Saudara pendengar Ria 897 FM, kisah yang ingin saya kongsi dengan anda semua. Pengalaman yang diceritakan ini berlaku kepada kakak pengirim yang bernama Hidayah. Hidayah menceritakan kisah ini berlaku dalam rumah. Waktu tu kakak saya ni baru saja putus tunang. Hampir setiap malam dia akan menangis. Sedih, menangis. Saya akan cuba pujuk dia, akan beri kata-kata semangat. Dia akan menangis, akan terus menangis. Kak. Dahlah kak. Kakak jangan sedih lah. Bukan salah kakak. Ini bukan salah kakak, kak. Mungkin kakak lepas ni jumpa yang lebih baik lagi. Sudahlah kak, jangan nangis. Kak. Jadi, untuk beberapa malam, begitulah keadaan kakak Hidayah. Menangis. Mempersalahkan dirinya kerana putus tunang. Beberapa hari kemudian, kakak saya agak berbeza sedikit. Dia duduk dekat katil, muka tengok depan, mata tengok atas. Badan hayun depan, belakang, ke depan, belakang. Badan hayun, mata tengok atas, tapi wajah tengok depan. Kak, kakak you okey tak? Kak? Anda bayangkan dalam keadaan kakak menghasilkan suara bunyian yang menakutkan. Saya tak pasti bagaimana bunyinya lah. Dia katakan kakak sedang hayun, mata tengok atas, wajah pandang ke hadapan, menghasilkan bunyi yang menakutkan, yang menyeramkan. Ya, saya cuba bercakap, bertanya, kakak tak jawab. Casey, saya terpaksa pergi bilik mak bapak saya. Mak. Dayah, ada apa Dayah? Mak, tolong mak tengok kakak mak. Selama ni, bila kakak saya menangis dalam bilik seorang diri, untuk beberapa hari itu kan menangis, saya tak pernah ketuk pintu beritahu mak, beritahu bapak, sebab saya tahu dia perlukan masa. Sebab tu saya tak beritahu. Tapi beberapa malam kemudian, perbuatan kakak saya ni agak berbeza sedikit, menakutkan saya. Dan saya tahu ni bukan kakak saya. Saya terpaksa panggil mak dengan bapa. Nuraida. Mak tengok mak, kakak. Bapak tengok pak. Ni kakak kau kenapa ni? Tak tahu pak. Tadi menangis. Semalam nangis. Pujuk. Ini hari ni first time macam ni. Nuraida. Bapak saya dekatkan diri dengan kakak yang tengah hayunkan badan. Bapak saya pegang bahu kakak tepis. Bapak saya pegang lagi, kakak tepis. Kemudian bapak saya gunakan jari telunjuk, cocok dahi kakak dan baca ayat kursi. Terus kakak saya bayangkan mendengar Ria 897 FM. Kakak saya menangis. Dari tadi menghasilkan suara yang menakutkan. Sekarang dia menangis. Nuraida, bapak saya terus baca. Terus kakak menangis. Sampai habis, kakak saya baru terpekik-pekik.
Beringaria 897 FM. Kakak saya terus pingsan selepas itu. Dan bapa saya ni adalah boleh dan faham keadaan situasi, ada sedikit ilmu tentang gangguan perubatan misteri. Bapa saya tanya saya, "Ni tadi kau cakap apa? Kakak kau semalam nangis. Dah berapa hari dia menangis ni?" "Dah sejak putus tu lah, Pak. Hari-hari setiap malam." "Kenapa kau tak beritahu mak kau atau aku?" "Sebab kakak tengah sedih. Biasalah orang putus tunang mesti sedih. Jadi saya ingatkan kakak perlukan masa untuk lega." "Kenapa, Pak?" "Kakak engkau terlampau sedih. Bila dia terlampau sedih, emosi dia terganggu. Bila emosi dia terganggu, kau tahu tak, makhluk-makhluk jin ni suka dengan perempuan yang tengah sedih." "Hah? Tadi tu kakak?" "Tadi tu memang kakak kau. Tapi dalam badan tu ada jin dah masuk dalam. Sebab setiap malam menangis sedih, malam nangis sedih. Ini aku tak tahulah dia dah keluar ke belum. Kakak masih lagi sedang baring dekat atas katil, betul-betul dekat tepi mak. Mak cuba usap-usap kepala kakak. Nuraida. Kakak bangun buka mata. Mak. Sedih tentang putus tunang. Tapi itulah, gangguan berlaku hanya untuk malam tu saja. Nasib baiklah ia selesai sejurus selepas bapa saya cuba merawat dengan membaca ayat kursi. Sekian, terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara pendengar Misteri Jam 12, siapa pernah balik lewat malam selepas menonton wayang? Anda turun ke tempat letak kereta di pusat beli belah yang mana anda menonton wayang. Kadang-kadang dengan kawan, kadang-kadang dengan pasangan anda. Anda turun, jalan menuju ke arah kenderaan. Anda dapati tempat letak kereta di bawah tu dah kosong. Yang ada cuma kereta anda saja, ataupun beberapa kereta yang lain. Anda seorang dirilah. Anda jalan menuju ke arah kereta, ya, dan dari jauh anda dapat lihat dan anda ternampak dekat dalam kenderaan macam ada orang tengah duduk di tempat duduk belakang. Jadi inilah yang berlaku kepada Sam yang berkongsi pengalaman, katanya. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sam di sini, berasal daripada Permas Jaya, Johor. Pengalaman yang saya nak kongsi berlaku selepas saya menonton wayang. Malam tu saya tengok wayang seorang diri. Saya memang jenis yang suka tengok wayang seorang-seorang. Saya masih belum ada girlfriend, kata Sam. Pada waktu itulah. Jadi saya pergi menonton wayang. Dan kemudian saya nak balik rumah. Saya memandu. Dan tempat yang saya pergi untuk menonton wayang adalah City Square Mall. Selepas habis wayang, tengah malam saya turun ke bawah ke tempat letak kereta menuju ke arah kenderaan saya. Jadi apa yang berlaku? Saya pergi, masuk dalam kereta saya, hidupkan enjin dan terus memandu. Saya terpaksa letakkan kenderaan dekat tepi mesin untuk bayar tiket parking. Saya letakkan kenderaan dekat tepi, saya keluar daripada kereta dengan parking tiket, pergi ke mesin untuk membayar duit kapak. Sedang saya keluarkan duit, ya, dah masukkan tiket ni, nak keluarkan duit, nak bayar, saya terperasan tempat duduk belakang kereta saya ada perempuan tengah duduk. Pada mulanya saya ingatkan tu bukan kereta saya. Jadi saya tengok ada perempuan tengah duduk, saya pun pusing kiri kanan, mana kereta aku takkan hilang. Sebab kereta saya park tempat yang sama, yang mana tempat duduk belakang tu ada orang. Jadi apa yang berlaku pendengar Ria 897? Saya pun dah bayar, saya masih lagi berdiri, tengok kiri, tengok kanan. Ini kereta aku ni. Siapa dekat belakang tu? Lalu saya terperanjat. Astaghfirullahalazim. Sebabnya saya tak perasan pun ada orang jalan nak bayar tiket parking. Jadi tengah berdiri, saya sedang tenung dan renung dalam kenderaan tu.
Bang, tumbang sikit bang. Asal. Budak tu senyum. Saya pandang balik kereta. Tempat duduk belakang tak ada orang. Saya jalan perlahan-lahan pergi ke kenderaan saya. Buka pintu depan. Masih lagi tengok belakang. Saya pergi belakang, buka pintu belakang. Saya boleh masuk tempat duduk belakang. Saya duduk sekejap. Saya kembali ke depan. Saya tutup pintu. Saya hidupkan enjin dan memandu berlalu pergi, kata Sam. Bila dalam kenderaan, saya boleh rasa bulu roma saya meremang. Tapi itulah, saya nak lawan. Tak nak takut. Saya cuba dan cuba. Dalam perjalanan, saya keluarkan handphone, buka YouTube, bacaan surah-surah dalam telefon bimbit saya. Itulah peneman saya sepanjang saya memandu daripada City Square Mall pulang ke rumah di Permas Jaya. Kisah yang ingin dia sampaikan ini satu kejadian yang berlaku dalam rumah kepada pembantu rumah. Ini kiriman daripada Atan, bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan. Casey, saya nak berkongsi sesuatu, tapi itulah, agak memalukan. Dan saya harap selepas ni saya akanlah berubah dan mampu membimbing ke arah yang lebih baik lagi. Dalam keluarga saya ni, termasuk isteri dan anak-anak, tak pernah solat. Tidak pernah dalam rumah. Kami ada pembantu rumah. Pembantu rumah kami pun sama macam kami. Tapi itulah, ilmu yang nak diturunkan, perubahan yang nak diberikan datang daripada pelbagai cara. Anak perempuan saya selepas sekolah menengah, dia pergi ke Politeknik untuk lanjutkan pelajaran. Dekat Politeknik ni, dia ada beberapa kawan. Dan dari situlah, bila kawan mengajak dia solat, dia sendiri pun tak tahu bagaimana nak solat. Jangan cakap mengaji. Kawan ajar dekat sekolah. Dia mula melakukan solat. Dia mula belajar mengaji. Saya dapat tahu. Sebab malam-malam hari, saya tengah tidur terperanjat. Dengar ada orang baca Quran dalam rumah. Saya bangun, saya pergi, nampak bilik anak saya tengah duduk dekat atas katil baca Quran. Dan Casey, itu bukan apa yang saya nak ceritakan. Saya nak berikan sedikit gambaran tentang situasi dalam rumah. Ini kiriman dari seorang ayah. Bukan senang ni nak mengaku. Bila anak saya makin lama makin nak belajar, dalam rumah barulah berkumandang bacaan surah-surah suci daripada anak saya ataupun dari YouTube. Anak saya suka buka YouTube. Nanti ada sesi mengaji, dia akan belajar dari YouTube. Satu waktu tu, dalam rumah, anak saya sedang mendengar surah. Saya tak boleh sebutkan nama surahnya di sini. Dia buka melalui YouTube. Surah tu dibaca. Mulalah yang membaca surah tu. Anak saya pun ikut baca. Sama baca. Tiba-tiba saya nampak pembantu rumah dalam bilik. Bilik anak saya dekat atas katil yang tengah duduk. Anak saya tengah mengaji. Waktu tu maghrib. Pembantu rumah tiba-tiba lehernya, kepalanya teling ke sebelah kiri. Dan kemudian kepalanya teling sebelah kanan. Teling sebelah kiri, sebelah kanan. Laju ke kiri kanan, kiri kanan. Bibi? Bibi? Bibi mula bangun, mengeluarkan suara yang menakutkan dan terus berpencak silat. Bibi? Bibi? Pendengar 897 FM. Panggil dan panggil, Bibi tak jawab. Surah tu habis.
berkumandang dari YouTube. Anak saya dah berhenti baca tapi YouTube masih lagi berputar. Habis saja surah tu dibaca, bibi saya jatuh pingsan. Isteri datang, Bibi bangun, Bi. Bi, kenapa dengan kamu, Bi? Tak tahu, Bu. Apa yang berlaku, Bu? Pembantu rumah saya pun tak tahu apa yang berlaku. Kemudian saya terfikir, adakah kerana anak saya membaca surah dan memutarkan bacaan surah ni, bibi saya mungkin terkena rasukan. Jadi saya pun buat research lah. Saya ambil nama surah tu, saya tanya pada beberapa orang kenalan, tanya sini, saya beritahu apa yang berlaku. Dan salah seorang pakcik di tempat kerja, ini surah Ruqyah. Kalau kau baca dekat orang yang dalam badan dia ada penunggu, dalam badan ada saka, dalam badan ada jin, dia akan react. Dia akan beri reaksi macam pembantu rumah kau. Casey, dari situ saya dah niat dalam hati, kalau anak saya boleh buat tanpa saya dengan isteri, saya nak lakukan untuk keluarga. Sekarang tengah belajar solat, tengah belajar mengaji. Yalah, bukan senang, Casey. Kadang-kadang malu juga. Sebab yang datang ajar saya, ustaz, ke rumah. Ustaz ni jauh lebih muda dari saya. Semoga saya dapat membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Saudara, sebelum saya berehat, kisah berikut ini melibatkan gangguan dalam rumah yang baru dibeli. Ini terletak di Klang, Malaysia. Kak Marina berkongsi pengalaman. Kakak membeli sebuah rumah dengan suami. Kami tak tahu pun rumah tu rumah berantu, Casey. Malam-malam hari kakak dengan suami dengar bunyi budak lari, ketawa-ketawa macam budak-budak bermain dalam rumah. Riuh dan kecoh sangat. Pada mulanya ingatkan anak jiran sebelah. Tapi tengok jam pukul 1 pagi, Casey. 1 pagi bunyi orang kanak-kanak berlari, ketawa. Macam riuh lah rumah ni, macam ada pesta katanya. Bang. Apa yang Abang dengar tak ada budak lari dalam rumah ketawa-ketawa? Jiran sebelah kot. Jiran sebelah apa, bang? Pukul 1 pagi, bang. Hah? Tapi dengar macam dalam rumah kita lah, bang. Dan saya dengan suami keluar dari bilik kami berdua. Suami dengan saya. Suami pegang lampu suluh sebab rumah gelap. Lampu semua dimatikan. Sebelum buka lampu tu, suami ambil lampu suluh, keluar bilik, buka pintu suluh kiri kanan. Suara tu dah hilang, Casey, tak ada. Jalan perlahan-lahan, tengok kiri kanan, tak ada orang. Buka lampu, rumah tu tak ada orang pun. Casey, malam berikutnya sama. Setiap malam akan dengar budak-budak lari. Antara satu malam tu, saya dekat dalam bilik atas katil, sedang main handphone. Suami saya dekat bawah tengah betulkan kereta. Tiba-tiba saya nampak ada budak. Saya perasan ada budak ni lari sampai depan pintu bilik saya. Dia berdiri tegak. Saya daripada tengok handphone, tengok pintu, saya ternampak wajahnya. Dia tenung dekat saya. Dia terus lari ke sebelah kanan dan tinggalkan pintu bilik saya yang ada di dalam. Abang! Kata Marina. Saya panggil suami berkali-kali. Suami naik atas lari. Kenapa, yang? Saya suruh suami masuk. Bang, kita nak kena jumpa orang lah, bang. Jumpa pakar, bang. Aduh, tak kenalah dengan rumah ni. Rupa-rupanya memang benar. Rumah ni berhantu. Susah Casey nak keluarkan. Mengambil masa nak dekat 3 bulan. Pakar tu datang, pergi. Sebab dia tak nak keluar. Ini tempat dia. Kita yang datang ambil alih tempat dia. Pertama kali bila pakar datang, bersihkan rumah ni dengan bacaan-bacaan tertentu. Malam hari kita tidur, prang, bunyi bising.
Turun bawah ke sini, turun tangga, tengok dekat ruang tamu, meja makan kerusi-kerusi meja makan terbalik. Meja makan sengit, seperti ada orang yang tolak. Malam berikutnya sama. Dan bila terus hampir 3 bulan Casey, barulah dapat dibersihkan 100%. Saudara, kisah yang diceritakan ini pengalaman yang dikongsi sama berkenaan dengan jiran sebelah. Ini daripada Kak Wawa. Bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan Kak Wawa. Casey, kakak ada jiran sebelah. Kita ni dah berjiran berpuluh tahun, Casey. Kakak tinggal rumah ni daripada usia kakak baru berumah tangga sampai anak kakak dah besar panjang. Jiran sebelah kakak kenal sangat. Seorang bomoh yang handal dekat ... Tak nak sebutlah nama tempatnya, nama kawasan perumahan kakak. Kak Wawa dah nampak macam-macam orang. Waktu petang sampailah ke malam, orang akan datang. Kadang-kadang depan rumah tu macam-macam jenis kasut selipar yang ada. Ini semua adalah pelanggan bomoh ataupun jiran sebelah rumah kakak. Hari Khamis malam Jumaat, satu perkara biasa, bau asap kemenyan. Dah biasa dah Casey. Asap kemenyan, bau selama 1 jam. Dia akan asap rumah. Dia akan melakukan beberapa upacara. Dengar orang terpekik-pekik bila dirawat, dah biasa dengar. Dengar orang menangis bila dirawat, dah biasa dengar. Tapi kakak tetap berjiran. Nampak senyum, tak pernah bercakap. 2 tahun lepas kisah ini berlaku. Jiran kakak ni Bomo M namanya. Bomo M meninggal dunia. Bomo M ada 2 orang anak. Anaknya kedua-duanya jarang balik. Dan dari situ kakak tahu, anaknya pun tak nak mewarisi apa yang dimiliki oleh Bomo M. Dia meninggal dunia. Suami kakak kata, ni kita nak kena hati-hati ni. Kenapa bang? Jiran sebelah kita kan dah meninggal. Anak-anak dia pun tak nak mewarisi saka dia, mewarisi harta pusaka dia. Sekarang benda ni akan terbengkalai. Kita pula jiran sebelah. Tak ada apa-apalah bang. Kakak want to take it positively. Tak ada apa-apa. Pendengar Ria 897 FM. Malam yang pertama selepas Bomo meninggal dah dikebumikan. Kakak dengan suami dengar dekat sebelah. Tuk, 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 tuk. Bunyi orang bertukang. Tapi pada malam tu, kakak dengan suami, mungkin anak-anaknya balik. Mungkin anak-anak balik. Berikutnya sama, malam yang ketiga Casey. 3 hari dah meninggal dunia malam yang ketiga. Suami balik kerja pukul 10.30 depan pintu rumah. Suami terperanjat. Sebab apa Casey? Sebab suami bila keluar dari lift, suami ternampak Bomo, arwah Bomo jiran sebelah ni baru nak masuk ke dalam rumahnya. Jadi suami keluar lift, nampak koridor tu pintu rumah kakak. Dan kemudian pintu rumah jiran sebelah. Pintu rumah jiran sebelah ni, macam suami keluar aje, jiran sebelah nampak. Suami nampak hanya kelibat dalam beberapa saat masuk ke dalam rumah. Suami balik beritahu, sayang, tadi abang nampak apa bang? Terperanjat dibuatnya. Dan selepas kejadian penampakan tu, dah sering kali kita nampak. Sering kali nampak susuk tubuh seolah-olah macam. Jadi pendengar Ria 897, hari Khamis yang pertama, kakak dengan suami tengah duduk, bau kemenyan Casey. Terus teringat pada rutin yang sering dilakukan oleh Bomo sebelah hari Khamis malam Jumaat. Ya Allah Casey, kenapalah jiran kakak macam ni? Rumah tu dibiarkan sebab tu rumah beli. Anak-anak ada hak atas rumah tu. Jadi anak-anak pun tak nak tinggal situ, dibiarkan. Dan malam-malam hari kadang-kadang dengar perempuan menangis, ketawa. Itulah pengalaman. Terima kasih dan selamat tengah malam. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, selamat pagi. Siapa tu? Ini DJ Casey ya? Ya, saya. Siapa ni? Ini Silen, Bang. Ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Ini sekarang saya kerja Singapura lah. Dulu kerja kat Perak, bawa lori. Oh.
outstation lah. Salah satu Malaysia lah. Awak ni orang mana? Orang Perak, bang. Orang Perak. Sekarang tinggal kat JB lah, kerja Singapura. Oh, jauh betul dari Perak turun JB kerja Singapura Nak cari makan. Syabas dan tahniah kerana anda rajin. Bagus. Okey, teruskan. Terima kasih. Masa tu saya selalu jalan outstation, datang JB, Singapura, KL, macam-macam lah. So ada satu arena lah. Orang cakap arena beban lah. Dari JB nak pergi KL lah, arena tu. So saya ni selalu time tidur tu cari tempat yang bagus-bagus lah, arena yang besar-besar. Lepas bangun tidur nak beli kopi ke apa tu, macam tu kan. So arena Bomban ni dia macam parking yang kecil je. Memang tak ada kedai ke apa ke. Cuma ada toilet macam tu je lah. So saya pun tidur dah, mata dah tak boleh tahan, parking je kat situ. Tidur, saya kalau tidur tingkap tu ada buka sikit je lah, nak bagi angin masuk sikit. So saya tengah tidur ni memang boleh bau tau bang. Bau wangi yang sangat-sangat lah. Bau wangi betul-betul. Saya punya amplifier pun tak wangi macam tu. Bau wangi lah. Saya macam dah terjaga lah. Apa saya bunyi wangi sampai macam ni. Saya pun macam tak sedar hati lah kan. So saya pun bangun, saya tengok kat depan tu, depan cermin besar, saya tidur kat belakang lah, ada tempat tidur tu. Saya bangun, saya tengok kat depan, memang nampak bang. Betul cakap, perempuan tengah berdiri dekat depan. Masa tu memang tak ada lori-lori tu pun macam jauh-jauh sikit, macam tu lah. So itu je lah bang pengalaman saya. Tapi saya ada baca lah mantra-mantra yang macam umat Islam juga ada macam ayat-ayat kan. Indian pun ada lah macam tu. Saya macam baca mantra-mantra dalam hati lah. Memang dah takut sangat lah. Macam apa yang ingat tu baca je lah. Lepas tu saya tengok lagi memang dah tak ada. Lepas tu saya start enjin, jalan je, berantuk pun tak apa. Cari arena yang besar-besar yang ada orang. Ini apa ni, anda nak tanya ni anda warga India Ya betul. Kalau Melayu dia popular hantu Pontianak lah, pocong, toyol. Kalau orang India ni mungkin apakah antara makhluk halus yang disegani oleh orang India ni sendiri? Dia macam Kak Pon jugalah bang. Dia orang cakap Mohini. Mohindi. Mohini, Mohini. Oh, Mohini. Ya, Mohini. Dia macam Kak Pon jugalah. Tapi dia tak pakai baju warna putih lah. Uniform dah tukar lah, saya ingat. Wah. Itu je lah bang. Terima kasih Okay, kembali. Itu dia Kalau mungkin anda boleh Google cari Mohini. Mohini ni mungkin juga ada filem kalau tak silap saya. Filem bertajuk Mohini. Pernah saya terdengar. Oh tu maknanya Mohini tu kira hantu lah dalam apa ni kepercayaan orang-orang India. Baik, saya baca kisah ini daripada Salma. Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Saya Salma. Ya Salma. Ada apa Salma? Saya nak kongsi kisah pengalaman ini berlaku di hospital. Saya temankan waktu tu arwah mak saya yang dah sakit tua. Dalam ward hospital mak saya ni cuma ada 4 katil. 4 katil, 4 beda kata beliau, di salah sebuah hospital di Singapura. Saya dibenarkan untuk temankan mak sebab mak pun dalam keadaan bila-bila masa akan pergi. Jadi sebab itulah mendapat keizinan. Setiap malam seorang mesti akan bersama dengan mak. Tapi saya yang volunteer. Saya sampai ambil cuti, no pay leave untuk beberapa minggu tau. Dan setiap hari lah saya akan temankan mak saya. Mak saya bangun, akan tolong bersihkan dia, suapkan makan kalau perlu. Dan Casey, saya tak pasti adakah ini kebetulan ataupun benar. Tapi satu malam tu saya tengah tidur dekat tepi mak. Mak saya panggil, mak saya panggil. Dan kemudian saya kata, mak ada apa? Mak cakap, arwah bapa engkau dah sampai dah dekat tingkap. Dia tengah panggil-panggil mak tu. Mak rasa masanya lah mak nak pergi. Mak saya cakap macam tu. Saya ni boleh pusing belakang tengok tingkap. Tak ada orang memang.
Kemudian saya kata, mak meripik lah mak. Mak masih sihat lagi. Sakit tua sekejap je. Nanti dah makan ubat balik lah. Berehat. Ya mak? Mak janganlah cakap bukan-bukan. Abang tunggu saya datang bang Tiba-tiba mak saya senyum Casey. Abang, saya rindu dengan abang. Mak jangan macam-macam mak. Mak masih sihat Mak jangan tinggalkan kita mak. Saya pegang tangan mak saya. Sejuk Casey tangannya. Kenapa tangan mak sejuk ni? Mak, saya tekan bel. Nurse datang. Yes, nurse. Saya cakap lah tangan mak saya sejuk. Hold on, dia pun pegang. Okey, dia datang balik. Dia panggil satu lagi nurse. Datang, pegang, cek, panggil doktor. Doktor datang. Doktor pun tutup langsir. Doktor cakap dengan saya, mak awak dah tak nampak lagi tau. Sebab katanya perkara benda yang pertama akan hilang penglihatan bila seorang tu nak meninggal. Saya angkat tangan, letak depan mata mak. Mak, tengok sini mak. Mak saya tak nampak. Matanya tak kelip. Abang, bapak kau dah sampai dekat tingkap. Abang tunggu saya Tangan sejuk Casey. Sejuk tangan mak saya. Asyhadu Allah. Mak. Pendengar ya, mak saya meninggal dunia depan saya. Dan saya pada waktu itu 2 tahun yang lalu. Itulah saat paling sedih, tetapi paling menggembirakan juga untuk saya. Kerana bila mak saya pergi, saya dapat lihat dia di depan saya. Saya dapat pegang tangan dia buat kali terakhir. Dan sebelum mak saya meninggal dunia, dia kata, bapak kau dah sampai. Tiba masanya mak nak pergi. Adakah itu memang secara kebetulan, atau orang yang dah nak meninggal ni boleh nampak orang yang dah meninggal? Tolonglah Casey tanya kepada para pendengar. Saya nak tahu. Kepada yang lain yang sedang mendengar Misteri Jam 12, saya nak ambil kesempatan ini. Kalau masih ada mak dan bapa, hargailah mereka, layanilah mereka. Walau sesibuk manapun, jangan lupa untuk luangkan sedikit masa untuk mak dan bapa kita. Kita kembali kepada Misteri Jam 12, Ija. Hello Ija, panggilan dari Johor Ya. Ada pengalaman tentang apa ini Ija? Silakan. Nak cerita pasal ada seorang kawan ni. Hello? Ya, silakan teruskan. Nak cerita pasal ada seorang kawan ni. Masa tu kita orang tengah macam bekerja dekat kerja ke sini. Hello? Dengar tak? Dengar. Silakan. Apa tu, dia cerita pasal seorang ni. Dia kita orang kawan-kawan dah. Lepas tu ada satu malam tu, dia macam kita orang kerja-kerja kan. Sepatutnya satu malam tu dia kerja tapi dia cuti. Dia cuti sebab dia demam. Tapi tiba-tiba kita tengok dia macam lain tau. Dia bila dia keluar nak untuk makan tu, dia lain sangat. Kita orang cakap pun tapi dia tak apa orang cakap. Dia tak respon. Dia diam je. And then dah lepas habis kemas tu, tiba-tiba dalam masa tu dalam pukul 2 pagi lah macam tu. Tiba-tiba dia menangis seorang-seorang je dalam bilik. Dia goyang-goyang, nangis hayal kiri kanan. Dia ni tempat yang kita orang meniaga pun memang keras. Hari-hari memang selalulah kena kacau. Tapi sekarang buat bodoh je. Macam tu. Lepas tu rupanya pada malam tu memang dia masuk lah macam tu. Ada kakak cantik masuk dalam dia. Lepas tu
kita orang tak tahulah. Kita orang ingatkan sebab dia sedih ke, sebab dia pun memang ada masalah dengan keluarga dia. Lepas tu bila tengok-tengok balik, rupanya memang dimasuki kan. Lepas tu kita orang yang kawan-kawan ni cubalah buat tolong dia macam mana kan. Lepas dah keluar dah tolong dia, dah keluarkan kakak cantik tu daripada badan dia, rupanya dekat dia ada pendinding dia sendiri. Jadi dia berlawan antara dia punya pendinding tu dengan orang yang kakak cantik tu sendiri. Dia berlawan antara dua tu. Lepas tu sampai ke pagi, dia punya pendinding tu tubuh tu baru tenang sikit. Macam saya masa dia masuk kita, saya cubalah tolongkan, macam baca-baca apa semua kan. Yang macam kalau cantik tu dia tak berdendam sangat. Dia yang berdendam tu dia yang dia punya pendinding tu. Lepas tu malam tu kita sampai nak tunggu tu. Sementara nak tunggu ustaz tu, kita panggil ustaz malam tu. Lepas tu sementara nak tunggu ustaz tu, dia macam meracau tak, dia bersilat lah, dia tutup, dia pagar lah, dia macam marah kepada kakak cantik tu. Lepas tu bila ustaz tu datang, daripada ustaz tu masuk, dia dah jeling daripada jauh. Dia kata ustaz tu punya barang kuat, dia kata dia tak boleh lawan. Tu. Jadi kawan awak ni selepas tu dibantu ke, dapat dipulihkan ke macam mana? Ustaz tu cuba pulihkan, tapi dia kata barang yang dituntut tu tak sepadan dengan badan dia, dengan tenaga yang ada. Ustaz tu kata ustaz tu cuba pulihkan, tapi ustaz tu kata kalau ustaz tu habiskan, dia akan habis juga. Wah, ini kira sampai meragut nyawa ni, berbahaya ni. Macam apa yang dituntut tu tak boleh, badan tu tak boleh tahan. Itulah. Lepas tu lepas daripada tu kami ingatkan dia dah pulih tau. Tapi dia sebab dia punya kan yang masa yang situ yang kakak cantik MKS tu memang kacau dia lah. Tapi yang untuk diri dia sendiri tu masih berdendam lagi lah. Dia berdendam dengan orang-orang. Nanti kalau ustaz tu lalu depan ni, ustaz tu pun tak boleh buat apa. Dia kata tak boleh buat apa, dia kata. Kalau ustaz tu lalu, nanti dia akan gegirkan mata dia akan bulat, pandang macam tu. Semua orang dia pandang. Semua siapa yang kacau dia itu, dia akan berdendam. Dia macam ada baca mantra daripada Hindu macam tu lah Cik. Terima kasih pada anda Terima kasih pada teman kita dari Johor. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga saya nak ucapkan pada para pendengar ya. Saya mungkin suara yang tu agaknya saya ada putarkan sound effect menangis. Macam ni kan bila saya cerita selamat tengah malam para pendengar. Terima kasih pada anda yang sedang bersama. Kan dengar. Sudah cukup. Mungkin sound effect perempuan menangis tadi lah. Ya. Jangan mudah percaya dan tiga ikut. Anggap semuanya satu cobaan. Saya nak undurkan diri. Terima kasih pada anda semua.